Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernahkah kita terfikir bagaimana perkataan yang kita gunakan setiap hari ini dicipta? Dari mana asal-usul dan sejarahnya yang berkaitan sehingga manusia berjaya mencipta satu demi satu perkataan yang mempunyai sifat dan kelainan yang berbeza seperti makan atau kereta? Pernahkah juga kita terfikir bagaimana daya tarikan graviti itu berfungsi? Atau bagaimana hujan itu turun? Atau kapal terbang yang sedang terbang di udara dengan berat dan kelajuan yang besar? Adakah ianya muncul secara tiba-tiba di dalam dunia nyata ini atau hanyalah satu agenda untuk menjadikan manusia sebagai umpan atau konspirasi semata terhadap sesuatu perkara oleh sesuatu pihak? Pelik tetapi benar, inilah yang dikatakan sebagai konsep manusia berfikir. Hai, nama saya Amirul Fauzan bin Zulkarnain, pelajar semester 3 Universiti Pendidikan Sultan Idris di bawah subjek 3012 Falsafah Ilmu. Hari ini saya akan menerangkan sedikit perkara mengenai konsep pemikiran manusia atau dengan kata saintifiknya epistemologi. Saya akan mengupas mengenai dua epistemologi penting, iaitu epistemologi rationalism dan epistemologi skepticism. Baiklah, sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut mengenai dua perbandingan epistemologi ini, kita harus tahu apa yang dimaksudkan dengan epistemologi itu sendiri. Perkataan epitism dalam kamus bahasa Yunani dahulu menunjukkan epistemologi boleh dikatakan adalah sebuah pengetahuan dan perkataan logos yang bermaksud fikiran atau ilmu. Secara harafiahnya, epitism bermaksud pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya, atau dengan kata ringkasnya ialah cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Dari segi rasanya pula, epistemologi merupakan cabang ilmu yang luas, merangkumi keseluruhan ilmu pengetahuan yang wujud di dunia hari ini, termasuklah fizik, kimia, biologi, sains, astronomi dan macam-macam cabang ilmu yang wujud sama ada diberikan penekanan atau tidak. Ianya bermula dari sifat ingin tahu manusia yang membawa kepada konsep berfikir secara mendalam oleh beberapa orang pada awalnya. Pendapat dan pemikiran tersebut kemudiannya dijadikan sebagai konteks atau bahan untuk dibincangkan oleh tokoh-tokoh dan ahli-ahli epistemologi yang terdiri daripada kalangan orang ilmu dan layak untuk diberikan hak bersuara, supaya sesuatu ilmu yang dicipta tersebut dapat memberikan impak yang besar, berguna serta tepat untuk dijadikan sebagai ilmu pengetahuan manusia pada masa akan datang. Epistemologi dibahaskan mengikut 4 konsep utama, iaitu pengetahuan, justifikasi, rasionalisme dan kepercayaan. Manakala 3 elemen penting dalam epistemologi pula adalah yang pertama, kepercayaan. Kedua, kepercayaan mestilah benar, dan peringkat terakhir adalah kepercayaan mestilah mempunyai justifikasi dan ianya adalah berasas. Epistemologi tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana unsur yang tidak benar dan tidak sahih di dunia nyata ini, seperti perumpamaan orang Melayu, bulan yang jatuh ke riba. Kerana bulan tidak pernah jatuh ke riba buat masa ini, kemungkinan itu wujud dan tidak boleh dinafikan. Namun apabila dikupas dengan lebih lanjut, epistemologi harus bersifat benar dan berasas. Teori-teori yang sahih yang wujud mengatakan bahawa bulan boleh mencapai bumi, apatah lagi jatuh ke riba manusia. Kerana ahli-ahli astronomi telah membuktikan bahawa sistem suria kita berfungsi dengan adanya pusingan dibuat oleh bulan yang sentiasa mengelilingi bumi sehingga ke hari ini mengikut haluan sedia ada dan tidak pernah melencong ke mana-mana arah kecuali mengelilingi bumi semata. Kajian terhadap sesuatu perkara yang tidak sahih dan benar akan membawa kepada kajian yang buta dan seterusnya menjadikan ianya satu kepercayaan yang buta. Baiklah, mari kita merungkai pula apa itu rationalism. Bagi kepercayaan atau epistemologi rationalism, teori rationalism berpegangan bahawa manusia mempunyai akal fikiran yang waras dan mempunyai kebolehan untuk berfikir secara berasas, mampu untuk merungkai dan mengkaji ilmu pengetahuan. Akal diletakkan sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Segala perkara yang manusia lakukan bermula daripada adanya kemampuan dan kehendak untuk berfikir terlebih dahulu sebelum mengambil langkah atau melakukan sesuatu perkara. Seperti makan, manusia akan mengalami signal atau suatu perasaan daripada panca indera atau tubuh badan, iaitu lapar,
yang menandakan manusia harus makan untuk mengisi perutnya yang kosong. Semua pemikiran yang wujud berpunca daripada adanya daya dan keupayaan panca indera yang berfungsi setiap saat dan masa mengikut keperluan seseorang manusia, seperti waktu untuk manusia tidur dan beriadah. Keinginan seseorang untuk mengabaikan panca indera ini yang telah memberikan signal atau tanda tersebut boleh memudaratkan manusia tersebut, seperti melanggar waktu tidur ketika badan manusia benar-benar memerlukan rehat secukupnya sebelum menempuhi atau melakukan aktiviti seharian. Manakala logik akal mempunyai hubung kait yang tersendiri dengan konsep akal, pemikiran tanpa logik yang sebenar akan menjadikan manusia hilang tahap kewarasannya ketika berfikir. Oleh sebab itu, kebolehan berfikir haruslah dijaga dengan rapi supaya manusia dapat berfikir secara kritis dan profesional, termasuklah mengambil kira asbab dan kebaikan sesuatu perkara sebelum mengambil langkah untuk melakukan perkara tersebut. Satu lagi kepercayaan adalah kepercayaan atau epistemologi skepticism. Kepercayaan ini adalah amat bercanggah dan lari dengan konsep kepercayaan atau epistemologi rasionalism sendiri. Skepticism bersifat kepercayaan yang radikal dan fundamental yang menafikan bahawa manusia tidak boleh mencipta sesuatu pemikiran atau ilmu berdasarkan panca indera manusia yang berfungsi. Sikap keraguan dalam diri manusia menjadi aspek utama kepada aliran kepercayaan skepticism ini. Masalah pemikiran falsafah boleh datang dalam pelbagai bentuk, terutamanya aspek politik, agama dan sosial. Pernahkah anda terfikir bahawa adakah Tuhan itu benar-benar wujud? Jika ianya wujud, di manakah Tuhan? Atau adakah syurga dan neraka itu benar-benar ada? Atau hanya sekadar untuk menakut-nakutkan umat manusia? Kenapa perlunya perbezaan ideologi dan kepercayaan yang menjadikan dunia hari ini mempunyai banyak agama? Dan agama manakah yang benar dan palsu? Ya, inilah yang dikatakan dengan ideologi skepticism. Manusia secara dasarnya mempunyai kebolehan untuk berfikir mengikut logik akal, namun manusia mempunyai had dan batasan dalam memikirkan sesuatu perkara kerana wujudnya kekurangan ilmu, pendapat dan bukti yang sahih terhadap sesuatu perkara seperti kewujudan Tuhan. Kerana Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya yang sebenar, dan kepercayaan rasionalisme tidak dapat merungkai masalah ini kerana konsep pemikiran tersebut tidak mengikut logik akal dan bersifat tidak nyata. Ilmu pengetahuan atau kepercayaan yang wujud mempunyai cara dan bentuk skeptisismnya yang tersendiri. Oleh itu, keraguan manusia dalam mempercayai atau mempelajari sesuatu ilmu bergantung kepada keyakinan atau ilmu yang diterapkan oleh seseorang manusia ketika di dunia. Manusia secara amnya mempunyai pendapat, cadangan serta kepercayaan yang berbeza, bergantung kepada bentuk dan cara kehidupan sehariannya yang berlainan, menjadikan manusia itu mempunyai perbezaan dari berbagai aspek, terutamanya tahap ilmu pengetahuan mereka serta kepercayaan sama ada dalam bentuk liberal atau konservatif. Secara kesimpulannya, manusia mampu mengakses lebih banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan yang luas. Namun ianya terikat dengan sifat ragu-ragu yang wujud dalam diri manusia, membuatkan manusia tertanya-tanya akan kebenaran serta tahap kebebasan sesuatu perkara yang dikaji atau dipelajari. Itu sahaja perbandingan epistemologi rasionalisme dan skepticism daripada saya. Semoga perkongsian saya dapat menjadi asbab kebaikan kepada orang ramai. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.